Okay, kawan-kawan semua cikgu dah masuk dah. Jom kita mulakan kelas dengan istighfar ya. Astaghfirullahalazim. 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 Okay, Assalamualaikum cikgu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmaka wa yasir alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Amin. Okay, Waalaikumsalam dan selamat pagi semua. Bagaimana semua hari ni? Sihat cikgu. Sihat cikgu. Okay, Alhamdulillah. Sebelum cikgu mulakan tajuk yang kita akan pelajari hari ini, cikgu ingin membacakan terjemahan satu ayat Al-Quran. Maka hendaklah manusia memerhatikan daripada apakah mereka diciptakan. Surah At-Tariq ayat ke-5. Okey, cikgu nak tanya, siapa boleh teka tajuk apa yang kita akan belajar hari ini berdasarkan ayat berkenaan? Oh, saya tahu cikgu. Okey. Ni. Tajuk yang apa tu table tu? Predict table lah. Ya, pandai. Tepat sekali tekanan kamu. Hari ini kita akan belajar bab 4 iaitu periodic table. Bahasa Melayunya jadual berkala unsur. Tajuk ini sangat penting tau untuk kita sebab dia ada disebutkan dalam Al-Quran di mana kita diseru untuk mengkaji dan mengetahui dari apa kita dibuat, alam sekitar kita seperti pokok, batu dan juga air. Okey, sekali lagi cikgu ingin tanya, siapa yang tahu manusia diperbuat daripada apa? Saya cikgu. Okey, silakan. Daripada tanah cikgu. Okey. Bukan pada yang mani ke cikgu? Okey, bagus, kedua-duanya betul. Seperti mana yang kita ketahui, manusia pertama yang kita belajar di dalam agama Islam diperbuat daripada tanah. Manakala seperti di dalam sains di dunia moden sekarang ini, manusia diperbuat daripada air mani, iaitu merujuk kepada sperma dan juga ovum. Okey, merujuk kepada surah Asy-Syarq ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia daripada tanah. Okey, mengambil kira ayat ini, kita boleh tahu bahawa badan manusia kini walaupun terbentuk daripada air mani, dia juga terdiri daripada pelbagai unsur seperti air, zat besi dan juga karbon yang membentuk glukosa yang kamu semua dah pelajari dalam subjek biologi. Sama seperti gambaran ayat di atas, tanah juga di bumi ini mengandungi pelbagai unsur di sekeliling kamu. Dia mempunyai karbon, unsur logam dan juga radioaktif di mana ia berbahaya. Melalui kajian daripada cendekiawan kita, unsur-unsur ini telah diklasifikasikan kepada row dan juga group, iaitu color dan juga kumpulan. Okey, pelajar boleh faham setakat ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, falsafah pendidikan dalam Islam. Okey, apa itu falsafah pendidikan dalam Islam? Okey, falsafah pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan yang bersepadu dalam menjabarkan ilmu bagi membentuk diri, mengasuh pribadi, membina kemahiran diri dan menjadi contoh tauladan dalam penghayatan cara hidup Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan meningkatkan potensi diri daripada sudut spiritual, fizikal, intelek, emosi dan sosial agar menjadi manusia yang bertanggungjawab terhadap Allah, manusia dan persekitaran alam ke arah mencapai kebahagiaan dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Okay, sebagai contoh dalam role play yang tadi kita juga tadi, di mana kita lihat cikgu kimia itu cuba mengaitkan pelajaran dalam kimia iaitu periodic table dengan ayat Al-Quran, di mana dia memberi contohlah dalam ayat Al-Quran iaitu surah At-Tariq dan juga surah As-Sad. Dia cuba mengaitkan antara ilmu sains dan ilmu spiritual iaitu ilmu Islam lah, ilmu spiritual, supaya dapat mengimbangkan antara sains akan tak terpesong terhadap agama. Okay, kita move on to the next lah, untuk next presenter. Baiklah, berdasarkan senario yang telah kita lihat tadi, di sini saya akan kupas sedikit apakah peranan guru berdasarkan falsafah pendidikan Islam yang telah diaplikasikan oleh guru tersebut.
Okey, guru ialah seseorang yang menyampaikan sesuatu yang baik sesuai dengan ruh Islam, akidah dan undang-undang Islam. Juga guru sentiasa menyediakan ruang dan peluang kepada murid bagi mempelajari pelbagai ilmu. Macam kita lihat tadi, guru tersebut telah mengintegrasikan pembelajaran sains dengan ayat-ayat Al-Quran, iaitu wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Yang seterusnya, guru sebagai guru perlulah mengamalkan ilmu dan menjadi qudwah hasanah, yang ini contoh yang terbaik kepada murid-murid. Dan yang terakhir sekali yang kami dapat simpulkan adalah menggalakkan murid mengamalkan ilmu yang dipelajari berteraskan ilmu pengetahuan dan pengalaman kemanusiaan, iaitu bersifat universal. Macam kita dapat lihat tadi, guru tersebut telah mengaitkan ayat Al-Quran dengan alam sekitar, apa yang ada di sekitar murid-murid tersebut, seperti pokok, batu dan air, dan juga diri mereka sendiri sebagai penciptaan manusia itu sendiri. Di dalam senario yang sama, saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai peranan murid di dalam falsafah pendidikan Islam. Yang pertama adalah membersihkan jiwa sebelum memulakan pembelajaran. Di dalam senario dapat kita lihat bahawa ketua kelas memulakan pembelajaran pada hari tersebut dengan doa dan istighfar. Yang kedua adalah nilai ilmu yang dicari mestilah selaras dengan kehendak agama, moraliti dan masyarakat. Murid hendaklah mencari ilmu yang selaras dengan agama dan masyarakat sekeliling. Sepertinya mereka belajar mengenai di mana datangnya manusia, iaitu daripada tanah, dan juga daripada proses biologi, iaitu daripada air mani. Ketiga adalah bebas daripada sebarang percanggahan dengan mendalami satu cabang ilmu pada sesuatu masa, iaitu ilmu yang dicari oleh murid hendaklah daripada satu guru dan tidak daripada ramai guru, supaya tiada percanggahan ilmu akan berlaku ketika mereka mempelajari satu ilmu. Yang keempat adalah beradab dengan guru ketika menuntut ilmu, menunjukkan perhatian sepenuhnya dalam kelas, tidak menghina guru dan tidak berlagak di dalam kelas. Tadi belajar yang mana? Tu tak ingat lah mana satu. Sekejap. Yang ni. Oh, itu ya, betul tu. Boleh tulis. Okey. Lepas tu yang dengan yang ni lima yang ni. Ustaz suruh, cikgu suruh tulis yang ni tadi. Betul dah. Okey. Sama-sama. Betul. Anak-anak Umi buat apa tu? Ni. Hari ni belajar apa dekat sekolah? Hari ni kami belajar periodic table ni. Ustaz ajar apa je hari ni? Ustaz. Cikgu sains tu dia macam ustaz. Sebab dia selalu kaitkan apa yang dia ajar dengan ayat Al-Quran. Baguslah tu. Maksudnya cikgu tu dia mengamalkan konsep pengajaran Islam ataupun falsafah Islam dalam pengajaran dia. Salmi dengan Ayah tahu tak siapa tokoh-tokoh falsafah Islam? Tak tahu pula Umi. Pernah tak dengar pasal Imam Ghazali? Tak pernah. So Imam Ghazali ni dia adalah salah seorang tokoh falsafah Islam. Dia kata dalam kita belajar ni mestilah ilmu tu mendekatkan kita dengan Allah. So dalam kita menuntut ilmu ni kita kena ada tujuan. So apa tujuan kita sebagai umat Islam ni menuntut ilmu? Jadi hamba Allah. Menjadi abid dan khalifah ni. Betul. Maksudnya kita sebagai umat Islam ni ilmu yang kita dapat tu mestilah mendekatkan kita dengan Allah. Jadi ilmu yang kita dapat tu akan membentuk kita punya akhlak. Jadi kita tahu nak membezakan antara yang hak dengan yang batil. So anak-anak Umi ni kenalah kembangkan ilmu yang anak-anak Umi dapat tu supaya kita dapat guna ilmu tu untuk pembangunan agama, bangsa dan Negara. negara. Okey. Faham tak? Faham.